Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak lihat perbandingan antara Alkana dan Alkena. Okey, Alkana formula AMP-nya adalah CnH2n tambah 2, manakala Alkena formula AMP-nya adalah CnH2n. Okey, kita lihat persamaan antara kedua-dua sebatian ini ya. Kedua-duanya adalah sebatian hidrokarbon, iaitu dia terdiri daripada atom karbon dan juga hidrogen sahaja. Mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Mempunyai ketumpatan yang rendah. Tidak larut dalam air. Larut dalam pelarut organik. Dan dia bukan konduktor elektrik. Semua ini bermaksud dia adalah mempunyai sifat fizik yang sama. Dan kedua-duanya boleh mengalami tindak balas pembakaran. Okey, kita lihat pula perbezaan. Alkana adalah hidrokarbon tepu, manakala Alkena adalah hidrokarbon tak tepu. Ini kerana Alkana dia mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom karbon, manakala Alkena dia mempunyai ikatan kovalen ganda dua antara atom karbon. Jadi Alkana dia tidak reaktif, manakala Alkena dia reaktif. Untuk Alkana, bilangan atom karbon bermula daripada 1, 2 dan seterusnya. Manakala Alkena, bilangan atom karbon bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. Untuk Alkana, dia mengalami tindak balas penukar gantian. Manakala Alkena mengalami tindak balas penambahan. Ya, tindak balas penambahan ni ada 5 jenis. Dan Alkena juga dia mengalami tindak balas pempolimeran penambahan ya. Untuk Alkana, dia ada 2 tindak balas kimia. Yang pertama, tindak balas pembakaran. Yang kedua, tindak balas penukar gantian. Manakala untuk Alkena, dia ada 3 tindak balas kimia. Yang pertama, tindak balas pembakaran. Yang kedua, tindak balas penambahan. Dan yang ketiga, tindak balas pempolimeran penambahan. Perbezaan berikutnya, peratus jisim karbon per molekul di dalam Alkana lebih rendah berbanding peratus jisim karbon per molekul di dalam Alkena lebih tinggi. Jadi, nyalaan Alkana adalah kurang berjelaga berbanding nyalaan Alkena yang lebih berjelaga. Alkana tidak bertindak balas dengan air klorin dan air bromin, manakala Alkena dia boleh bertindak balas dengan air klorin dan air bromin, di mana dia akan menyahwarnakan air klorin dan juga air bromin. Begitu juga dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Ya, tiada tindak balas. Alkana tidak bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid, manakala Alkena dia boleh bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid, di mana dia akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Baik, kita nak lihat eksperimen 2A, iaitu membandingkan antara Alkana dan juga Alkena. Yang pertama dari segi kejelagaan nyalaan. Baik, tujuan membandingkan heksana dan heksena dari segi kejelagaan nyalaan semasa pembakaran. Penyataan masalah, adakah Alkana dan Alkena terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama? Hipotesis, heksena terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga berbanding heksana. Pemboleh ubah dimanipulasikan, heksana dan heksena. Pemboleh ubah bergerak balas, kejelagaan nyalaan, dan pemboleh ubah dimalarkan, isi padu heksana dan heksena. Bahan yang digunakan adalah heksana, kayu uji, mancis dan kertas turas.
Radas ialah mangkuk penyejat dan silinder penyukat. Okey. Berhati-hati semasa menjalankan eksperimen ini ya. Gunakan kacamata keselamatan ataupun goggle semasa menjalankan eksperimen ini ya. Okey, prosedur. Langkah pertama, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah mangkuk penyejat ya. Langkah kedua, gunakan kayu uji menyala untuk menyalakan heksana ya. Langkah ketiga, semasa heksana terbakar, letakkan sekeping kertas turas di atas nyalaan ya, seperti rajah ini ya. Gunakan penyepit ya. Langkah keempat, ulangi langkah 1 sehingga 3 dengan menggunakan heksana ya. Kita ambil mangkuk penyejat yang lain ya, kita masukkan ya, 2 cm padu heksana, kemudian kita nyalakan dengan menggunakan kayu uji ya. Kemudian kita letakkan kertas turas ya di atas ini dengan menggunakan penyepit ya, jangan pegang guna tangan ya. Langkah seterusnya, rekodkan pemerhatian berdasarkan kejelagaan nyalaan dan kuantiti jelaga yang terkumpul di atas kertas turas ya. Jadi keputusan untuk ujian kejelagaan nyalaan ya, heksana, apa yang awak akan nampak pada kertas turas nanti ya, dia ada kesan jelaga ya, dia ada kesan hitam di sini ya. Dari segi nyalaan pula ya, dia terbakar dengan nyalaan kuning yang berjelaga. Untuk heksana pula ya, dia lebih hitam, jelaga dia lebih hitam. Bermaksud dia terbakar dengan nyalaan kuning yang lebih berjelaga. Itu maksud dia. Ini adalah perbezaan dari segi kejelagaan antara heksana dan juga heksana. Baik, kita nak lihat eksperimen kedua, iaitu tindak balas dengan air bromin. Tujuan membandingkan heksana dan heksana menggunakan air bromin. Hipotesis, heksana menyahwarnakan warna perang air bromin, manakala heksana tidak menyahwarnakan warna perang air bromin. Pemboleh ubah dimanipulasikan, heksana dan heksana. Pemboleh ubah bergerak balas, perubahan warna air bromin. Pemboleh ubah dimalarkan, isi padu heksana dan heksana. Bahan, heksana, air bromin dalam 1,1,1-trichloroetana. Radas, tabung uji, silinder penyukat dan penitis. Okey, prosedur. Langkah pertama, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah tabung uji. Langkah kedua, tambahkan 2 hingga 3 titik air bromin dalam 1,1,1-trichloroetana kepada heksana seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini ya. Langkah ketiga, goncangkan campuran. Langkah keempat, rekodkan pemerhatian. Dan langkah kelima, ulang langkah 1 sehingga keempat dengan menggunakan heksana bagi menggantikan heksana ya. Kita gunakan tabung uji yang berasingan. Baik, keputusan ya, pemerhatian ujian tindak balas dengan air bromin. Untuk heksana ya, warna asal heksana dan heksana ni dia ada warna ya, warna jenis ya. Air bromin pula warnanya perang ya. Apabila kita tambahkan air bromin ke dalam heksana dan kita goncangkan campuran ini, kita biarkan seketika, apa yang dapat diperhatikan ialah ya, tiada perubahan pada warna perang ini ya, tiada perubahan. Warna perang kekal. Manakala untuk heksana ya, apabila kita campurkan air bromin ke dalam heksana dan kita goncangkan campuran ini, warna perang air bromin dinyahwarnakan ya. Warna perang air bromin dinyahwarnakan. Itu adalah keputusan yang kita dapat ya. Baik, kita lihat eksperimen yang ketiga. Tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid.
Tujuan membandingkan heksana dan heksena menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Hipotesis, heksena menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid, manakala heksana tidak menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Pemboleh ubah dimanipulasikan heksana dan heksena. Pemboleh ubah bergerak balas, perubahan warna larutan kalium manganat 7 berasid, dan pemboleh ubah dimalarkan isi padu heksana dan heksena. Bahan yang digunakan heksana, heksena dan larutan kalium manganat 7 berasid, radas, tabung uji, silinder penyukat dan penitis. Okey, prosedur. Langkah pertama, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah tabung uji. Tambahkan 2 hingga 3 titik larutan kalium manganat 7 berasid kepada heksana. Seterusnya, goncangkan campuran ini. Rekodkan semua pemerhatian dan ulang langkah 1 sehingga 4 dengan menggunakan heksena di dalam tabung uji yang berasingan. Jadi keputusan pemerhatian ujian tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Heksana dan juga heksena ini dia tiada warna. Manakala larutan kalium manganat 7 berasid ni dia berwarna ungu. Apabila larutan kalium manganat 7 berasid kita tambahkan ke dalam heksana, warna larutan bertukar menjadi ungu. Kemudian apabila campuran ini kita goncangkan dan kita biarkan seketika, tiada perubahan yang berlaku. Maksudnya warna ungu kekal. Sebaliknya, apabila kita tambahkan larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam heksena dan campuran digoncangkan dan dibiarkan seketika, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dinyahwarnakan. Jadi ini adalah perbezaan antara heksana dan juga heksena apabila kita uji dengan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, perbincangan. Yang pertama, berdasarkan pemerhatian anda, bandingkan kejelagaan nyalaan heksana dan heksena. Okey, heksena dia terbakar dengan lebih berjelaga berbanding heksana. Maksudnya jelaga dia lebih hitam. Nanti bila awak buat eksperimen kertas turas awak nanti dia lebih hitam nanti berbanding heksana. Okey, B. Hitungkan peratus jisim karbon per molekul bagi heksana dan juga heksena. Okay, macam mana kita nak kira peratus jisim karbon per molekul? Okay, kita tahu jisim atom relatif bagi karbon ialah 12, manakala hidrogen 1. Jadi, formula untuk mencari peratus jisim karbon per molekul ialah jisim karbon bahagi dengan jisim molekul relatif darabkan dengan 100. Jadi, untuk heksana, karbon ada 6, jadi 12 darab 6 per dengan jisim molekul relatif dia kita jumlahkan 12 darab 6 tambah 1 darab 14. Maka kita dapatlah peratus jisim karbon per molekul yang terdapat di dalam heksana ialah 83.72%. Manakala di dalam heksena, peratus jisim karbon per molekul yang terdapat di dalam molekul heksena ialah 85.71%. Jadi, dapat diperhatikan bahawa peratus jisim karbon per molekul di dalam molekul heksena dia lebih banyak, lebih tinggi. C. Nyatakan hubungan antara peratus karbon mengikut jisim per molekul di dalam heksana dan heksena dengan kejelagaan nyalaan. Okey, semakin tinggi peratus jisim karbon per molekul semakin berjelaga nyalaan. Kita dapati bahawa kejelagaan nyalaan bagi molekul heksena dia lebih berjelaga kerana peratus jisim karbon per molekulnya lebih tinggi. Okey, 2. Cadangkan 2 reagen yang dapat digunakan untuk membezakan heksana dan juga heksena. Terangkan jawapan anda. Ingat lagi tak apakah reagen yang kita gunakan untuk membezakan heksana dengan heksena tadi? Ada 2. Yang pertama, air bromin. Yang kedua, larutan kalium manganat 7 berasid. Baik,
Heksana tidak menyahwarnakan warna perang air bromin, tetapi heksana menyahwarnakan warna perang air bromin. Okey. Manakala larutan kalium manganat 7 berasid pula ya. Heksana tidak menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid, tetapi heksana menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Ya, jadi kalau kita nak bezakan antara alkana dengan alkena, kita gunakan air bromin ataupun larutan kalium manganat 7 berasid. Selain daripada air bromin, kita boleh juga guna air klorin. Boleh Okay, B. Terangkan perbezaan kereaktifan heksana dan heksana dari segi ikatan kimia dalam molekul mereka. Okey. Heksana, formula molekulnya C6H14. Okay. Heksana adalah hidrokarbon tepu yang mengandungi ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. Ya. Ingat ya, alkana ikatan kovalen dia adalah tunggal. Ya. Tindak balas penambahan tidak berlaku bila ditambah air bromin atau larutan kalium manganat 7 berasid. Ya. Manakala heksana, ya, formula molekulnya C6H12. Heksana adalah hidrokarbon tak tepu yang mengandungi ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon. Tindak balas penambahan berlaku bila ditambah air bromin atau larutan kalium manganat 7 berasid. Ya. Kita lihat persamaan kimia. Ya. Baik, apabila heksana ditambahkan dengan air bromin, ya, tindak balas boleh berlaku. Ya, dia akan menghasilkan ikatan kovalen ganda 2 dia akan putus. Atom bromin ni dia akan membentuk ikatan kovalen di sini. Jadi dia akan membentuk sebatian yang baru yang dinamakan sebagai apa dia? 1,2 dibromoheksana. Boleh Baik. Warna dia, warna air bromin ni asalnya warna perang. Apabila kita tindak balaskan dengan heksana, warna perang ini akan dinyahwarnakan. Bermaksud 1,2 dibromoheksana ini dia adalah cecair tanpa warna. Okey, manakala apabila kita tindak balaskan dengan larutan kalium manganat 7 berasid, ya. Heksana kita tindak balaskan dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Ini adalah persamaan kimia dia, awak kena hafal ya. Dia akan menghasilkan sebatian baru. Okey. Di mana ya? Tadi seperti tadi ya, ikatan kovalen ganda 2 ni akan putus. Okey. Air ni, H2O ni ya, oksigen daripada pengoksidan ini, dia akan membentuk, dia akan bergabung dengan hidrogen daripada air ini untuk membentuk hidroksil OH. Jadi dia akan membentuk ikatan dengan karbon yang ini, manakala OH ini, hidroksil ini, dia akan membentuk ikatan dengan karbon yang satu lagi. Maka dia akan menghasilkan sebatian baru, iaitu alkohol ya. Penamaan dia adalah heksan. Kenapa heksan? Sebab dia adalah daripada heksana. Jadi heksan 1,2 diol. Ya? Sebab ada dua kumpulan hidroksil. Ya? Okey, warna asal larutan kalium manganat adalah warna ungu. Apabila kita tindak balaskan dengan heksana, warna ungu akan dinyahwarnakan. Ya? Tiada warna akan terhasil. Ya? Yang ketiga, apakah definisi secara operasi untuk hidrokarbon tak tepu dalam eksperimen ini? Okay, macam mana kita nak tulis definisi secara operasi? Okay, yang pertama ya, apabila dititiskan air bromin ke dalam cecair hidrokarbon tak tepu, warna perang air bromin dinyahwarnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dititiskan larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam cecair hidrokarbon tak tepu, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dinyahwarnakan. Jadi ini macam mana cara kita nak tulis ya, definisi secara operasi ya. Baik, jadi sebagai kesimpulan ya, alkana dan alkena dia mempunyai sifat kimia yang berbeza. Jadi ya, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 88
aktiviti 2I dan latihan di dalam buku kerja muka surat 92 sehingga 95. Sekian, terima kasih.